Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita insafi atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita mengaku kepada Allah Ta'ala banyak sungguh dosa kita. Lagi kita rasa malu dengan apa yang telah kita lakukan dan dipandang oleh Allah, dicatat oleh Allah. Kita takut kalau dihisap oleh Allah. Kita takut kalau ditindak oleh Allah. Kita takut kalau diazab oleh Allah. Maha suci Allah Ta'ala, maha perkasa. Namun maha suci Allah Ta'ala, maha pengampun kepada hamba-hambanya. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah ampun segala dosa-dosa kita, supaya dengan terampun segala dosa-dosa kita itu menjadi suluh bagi hati kita, menjadi undang bagi hidayat Allah Ta'ala kepada diri kita. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Dan satu hari bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal memang bulan untuk orang-orang muhibbin pada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk saja satu hari bulan Rabiul Awal, mereka punya gembira, punya seronok lain tuan-tuan sekalian ya. Lain. Kegembiraan, keceriaan kita ketika nak datang bulan Ramadan lain. Terbenam matahari saja pada penghabisan bulan Syaban, terbenam saja matahari, Allah, kita punya perasaan, punya seronok, gembira, punya ceria, macam belut pulang ke lubuk. Punya happynya kita, macam ikan berenang dalam kolam, punya seronok dalam bulan Ramadan. Hari raya seronok lain pulaknya. Hari raya Zulhijjah lain pula seronoknya. Itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, berbagai-bagai keseronokan yang Allah Taala berikan. Masuk bulan Maulid punya satu hari bulan Maulid saja, Allah, berbunga-bunga hati kita, seronok hati kita ya. Dan kenapa ya? Kenapa orang boleh rasa seronok? Pasal orang-orang ini diberi oleh Allah Taala daya untuk menyambut perintah Allah. Dan gembira tentang Maulid Nabi ni semua, kalau kita faham ya tentang Maulid Nabi ya, kalau kita pandang dengan mata kita yang buka mata hati kita, ya kita nampak. Kalau kita tak nampak, tapi sebelum saya cakap lebih pada sambutan Maulid, suka saya terangkan tuan-tuan sekalian, jangan marah pendirian saya bahawasanya menyambut Maulid Nabi memang bid'ah. Bid'ah. Tetapi siapa melakukannya pahalanya besar, kerana itu bid'ah sebesar-besar hasanah punya bid'ah. Okey, kita sebutlah bid'ah macam-macam. Kau tak boleh pukul semua bid'ah sesat. Kau kena tengok bid'ah yang macam mana. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah harus, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram, ada yang haram membawa kepada sesat. Kenapa semua itu? Di alias kita kalau baca tuan-tuan sekalian ya, kita kalau baca kitab-kitab syarah hadis, macam syarah hadis Tirmizi yang disyarahkan kalau dalam bahasa Melayu kita, Imam Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Marbawi, kitab Bahrul Mazi. Kalau level-level kita ni kitab-kitab jawi-jawi saja bolehlah kita terfaham ya. Satu hukum Nabi cakap sekian, Nabi cakap sekian, tetapi dia punya faham kadang-kadang jauh terbalik. Kerana apa? Dibanding dengan hadis ini, dibanding dengan hadis ini, jadi hadis tentang Nabi mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Tak boleh kau pandang kullu segala-galanya tanpa pengecualian. Kerana ada hadis-hadis lain yang menyebutkan ada tentang fadilat selawatnya, ada tentang siapa memulakan satu amalan baik dan diikut orang dapat pahalanya, siapa memulakan amalan buruk dapat dosanya. Maka ulama pandang kategori, tak boleh satu saja tuan-tuan sekalian. Kadang sekarang setengah anak-anak muda kalau kita cakap nanti dia berani tampil, tahu anak muda sekarang ya. Orang dulu anak tua dahulu pun tak berani tampil ya. Bukan anak tua lah, orang tua dulu pun tak berani tampil. Sekarang anak muda berani tampil. Ustaz, tadi Ustaz cakap gini, ada dalil tu, ada hadis Nabi. Kita bilang betul. Kenapa pula Ustaz cakap kontradik daripada hadis Nabi? Dia bilang memang ada hadis Nabi, tapi fahamannya bukan ikut sebagaimana yang awak faham dan bukan mana ikut sebagaimana yang saya faham. Fahamannya ikut sebagaimana yang fuqaha, ulama punya faham. Mereka yang ada authority untuk istinbat hukum daripada hadis Nabi, bukan level macam kita. Baru faham sepotong dua potong hadis saja, kita terus menghukumkan ini, tak boleh menghukumkan sesat pulaknya. Na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala. Banyak orang masuk Islam dan antaran Maulid Nabi, engkau pula mengatakan sesat, berlindung sama Allah Ta'ala. Kita melindungkan Allah Ta'ala, jangan kau sesat sudah. Kita insya-Allah tidak sesat. Engkau pun aku doakan supaya jangan sampai dengan perbuatanmu ini, supaya kau jangan sesat. Kesian pula ya. Kita dapat pahala banyak dalam bulan-bulan Maulid ni. Dia mengatakan begitu boleh bawa kepada kesesatan. Begitu ya. Bid'ah macam-macam jenis bid'ah. Bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib. Seperti apa bid'ah yang wajib ya? Seperti
adakan jabatan-jabatan, kita bikin madrasah itu semua. Zaman Nabi ada madrasah ke? Tidak ada madrasah. Penghimpunan kitab-kitab hadis Nabi apa semua itu. Kalau kau bilang bid'ah, kenapa? Oh, hadis sahih gitu. Hadis kitab Bukhari itu sendiri bukan zaman Nabi lah, dihimpunkan biar orang tak berkeselaru. Boleh masuk dalam bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang sunat seperti majlis-majlis zikir yang kita adakan, majlis-majlis membaca ratib, kita majlis-majlis tahlilan, zikir sebut nama Allah, itu bid'ah yang sunat ya. Bid'ah yang harus perkara-perkara yang harus kita lakukan seperti majlis-majlis kahwin kita ada sikit gembira-gembira, ada acara-acara sedikit, itu bid'ah yang harus. Bid'ah yang makruh, tuan-tuan, mari kita berkumpul sama-sama selepas dalam majlis ini, kita tak usahlah belanja makan banyak-banyak, kita belanja rokok sudah. Itu bid'ah makruh. Itu bid'ah makruh, tak boleh. Bid'ah haram, bikin bukan yang haram-haram banyaklah. Agak-agak Maulid Nabi ni masuk dalam bid'ah mana tuan-tuan sekalian? Bid'ah sunnah ke bid'ah harus ke? Bahkan wajib ya. Bahkan wajib bid'ah Nabi. Saya ingat guru saya Ustaz Abdul Rahman bin Ahmad Al-Kaf ya. Punya zuhud orangnya dah meninggal. Dia bilang kalau untuk bagi kita lah bid'ah Maulid Nabi tu masuk dalam bagi orang macam kita lah. Orang yang belum kenal Nabi, belum begitu cinta Nabi, belum begitu menghayati Nabi dan mencintai Nabi wajib, mengetahui Nabi wajib. Dengan kau hadir maulid boleh terbit perasaan-perasaan sedemikian, boleh terbit kesedaran-kesedaran yang sedemikian. Maka kalau itu wajib, menyampaikannya itu wajib. Kalau Habib Abdul Rahman Al-Kaf mengatakan kita Maulid Nabi itu untuk setengah orang macam kita, dia bilang macam kita, macam dia punya level, padahal dah tinggi tu adalah masih dalam wajib. Dia bilang kita hadir kerana nak menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita hadir kerana nak menyiapkan jawapan soal kita dalam kubur. Setelah dijawab marrabuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, last dia tanya apa engkau tahu tentang lelaki ini, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tahu, sebab itu disuruh kalau boleh hafal nama Nabi kita sampai kepada nasabnya, sampai kepada Adnan ya. Kalau tidak pun seberapa banyak yang kita tahu namanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, naik lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, semuanya itu ya. Kalau seberapa banyak kita dapat jawab, malaikat puas hati baru dibuka kubur kita 70 hasta depan dan belakang. Yang tak tahu ditanya apa engkau tahu tentang laki-laki ini, dia akan mengatakan tak boleh keluar perkataannya. Pasal tak kenal Nabi, tak tahu Nabi apa dia nak cakap. Nanti ketika itu barulah tiket engkau tu dapat daripada apa? Dari pengenalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita bab yang jawab kita punya soal kubur, amalan kita ya. Amalan kita bagus, amalan kita, lisan kita akan mampu dapat menjawab. Bagi orang-orang kita, orang kampung-kampung, kalau ditanya oleh malaikat, apa engkau tahu tentang ini laki-laki? Dia pun tak tahu. Dia tak ingat, dia tak ingat nama Nabi pun, dia panik kena tanya dengan malaikat, dia berdebar, dia tak tahu apa. Dia jawab dengan apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Diterima tak agaknya? Diterima. Ada dibaca berzanji ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu dan tawaduk, dan dia baca-baca. Malaikat agree clear tuan-tuan sekalian. Apa saja yang kau sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang jawab soal kubur pakai siwak sajalah, dia teraba-raba siwaknya. Malaikat tahu kami datang nak soalan kamu, siapa Nabi kamu. Kau teraba-raba siwak engkau tu kan, dia ingat dia masih dalam tempat tidur dia tak tahu dia dalam kubur dia. Jadi dia bangkit tu, dia bangkit dari tidur, dia cari siwak dia. Kita baru nak tanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, kau dah baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana, sunat Nabi tu dia baca, sunnah Rasulullah, sunnah bangun tidur baca Allah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan kau teraba-raba tadi cari siwak engkau kan, kita baru nak tanya marrabuka, engkau dah baca doa itu. Doa tu kan sunnah Nabi, kira kau dah sebut nama Allah, dah terjawab lah. Kalau kita nak tanya waman nabiyuka, engkau dah teraba-raba siwak tu sunnah Nabimu, dah terjawab lah. Yang ada dengan siwak aja menjadi jawab soal kubur lah. Apalagi kalau awak baca berzanji, apalagi kalau kau baca apa riwayat-riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semuanya gitu ya. Allah, sebab itu orang-orang tua-tua zaman dulu kita ya hafal berzanji tahu. Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dia bilang dia kagum, dia bilang orang-orang Jawi kita, dia bilang ya,
di Indonesia, di Malaysia, dia bilang banyak yang hafal berzanji. Dia heran tau, dia bilang banyak yang hafal, bukan tahu berjanji, hafal berzanji, dan mereka baca berzanji dengan persembahan yang istimewa, menunjukkan betapa mereka istimewakannya Rasulullah, dengan lagu-lagu khusus yang ada dengan pakai uniform. Dia bilang tartil dia baca ya. Dan yang baca berzanji bukan orang kita saja ya, orang Somali pun baca, orang Abu Dhabi pun baca. Allah, orang Somali kalau baca lagu macam lagu dia lah, lagu macam lagu-lagu Afrika sikit gitu, dangdung kita pun tak faham sangat dia punya tune dia ya, tapi dia baca berzanji ya. Orang-orang Somali Kotarim banyak baca berzanji. Orang-orang Somali dia tak baca awal akhir, dia baca full. Dia baca full. Nanti dia sorong kita baca gaya kita, bilang oh korang pun baca berzanji. Kita baca berzanji ya, baca berzanji. Allah, itu orang tua-tua dulu kita, sekarang orang tolak berzanji, tolak sorong berzanji. Dulu baca berzanji bukan kita kitab berderet, kitab mahal orang tak terbeli. Dalam satu majlis 2 kitab aja. Sorong. Siapa yang ada kena sorong, tolak. Itu dah kemudian tolak pasal tak tahu baca. Tapi kalau zaman dulu saya masih budak lagi, sorong dia tolak. Kenapa dia tolak? Pasal dia bukan dia tak nak baca, bukan dia tak boleh baca, pasal dia tak nak baca, pasal dia hafal. Wajib zaman dahulu ya, punya action. Kalau orang sorong berzanji ditolak, kan dia tak pandai baca. Tak tahu dia Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wah, keluar lagu sikap, keluar lagu ras. Allah, tutup buku. Dia tolak. Dia punya tolak tu bukan pasal dia tolak, dia tak pandai baca, pasal dia tak nak baca, pasal dia hafal. Bukan 1 2, banyak yang hafal berzanji. Semua tu boleh jawab soal kubur insya-Allah. Semua tu boleh jawab soal kubur. Kedah itu menjadi amalan mereka. Bagaimana Simtud Durar, orang-orang Al-Habsyi semua hafal Simtud Durar. Kalau kita pergi Sayun tu, semua anak-anak keluarga Al-Habsyi, Habib Abdullah Habsyi itu semua hafal Simtud Durar. Itu panjang Simtud Durar, lagi panjang pada Dibai ya. Hafal, mereka kena hafal dari awal sampai akhir. Almarhum Habib Hussein bin Ahmad bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Dia anak pada Habib Ahmad. Kira anak saudara Habib Anis ya. Datang Masjid Ba'alawi Singapura, hall Habib Muhammad bin Salim Al-Aqtas. Habib Hassan minta dia baca Simtud Durar kerana dia ada dari awal sampai akhir dia seorang baca. Pakai hafal semuanya begitu. Semuanya mereka begitu, semua pakai hafal saja. Begitu ya. Jadi orang-orang kita semua tu dulu kerana cintanya kepada Nabi, nak hafal sifat Nabi, nak tahu sifat Nabi, tahan mereka hafalkan. Salah satu dengan apa? Dengan niat supaya dia tidak boleh jawab soal kubur sebagai persiapan. Bukan setakat main-main ya. Kalau main-main hibur-hibur pun tak ada apa-apa. Yang kita katakan tadi, yang orang boleh rasa gembira dengan datangnya 1 Rabiul Awal tu, kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana ada perintah Allah di situ. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Rasul kecintaanku, dengan segala kelimpahan-kelimpahan Allah Taala dan juga dengan rahmat Allah Taala hendaklah kamu bergembira. Falyafrahu itu apa? Fi'il amar, itu perintah daripada Allah Taala dan wajib, hendaklah kamu bergembira. Dan ada kelimpahan lain daripada kita dapat iman. Ada kelimpahan lain, ada ekstra nikmat lagi besar, kita dapat iman, dapat Islam. Itu nikmat paling besar. Kita dapat kerja, dapat cari kerja, lama tak dapat kerja aja kita gembira saja, itu dah diperintah oleh Allah Taala. Dapat menantu aja gembira, dapat iman tak boleh gembira. Diperintah oleh Allah Taala. Dan apa? Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Rahmat dapat anak, kita gembira. Rahmat dapat wang, kita gembira. Rahmat paling besar tu apa tuan-tuan sekalian? Rahmatan lil alamin, sehingga pada malam itu malaikat semua di langit semua ucap tahniah antara satu sama lain. Ikan bertemu dengan ikan pun ucap tahniah antara satu sama lain. Margas tua pun ucap antara satu sama lain. Berhala-berhala pun takut jatuh gempa Mekah situ sampai jatuh berhala-berhala. Api sesembahan apa orang Majusi Parsi pun yang 1000 tahun tak pernah padam, apinya pun padam pada malam itu. Keraian untuk Nabi kita. Takkan kita tak mau gembira tuan-tuan sekalian. Tapi Allah Ta'ala perintahkan, hendaklah kamu gembira. Falyafrahu, hendaklah kamu gembira. Tapi sayang, gembira itu diperintah oleh Allah, tetapi yang tidak diletakkan Allah Ta'ala gembira, tidak akan boleh gembira. Gembira ini bukan boleh dibuat-buat ya. Kalau gembira tu yang sanggup gembira, yang boleh mampu menyambut perintah falyafrahu ini, ialah orang yang telah Allah Ta'ala letakkan gembira dalam hatinya. Yang Allah Ta'ala tak letakkan gembira dalam hatinya, dia tak boleh gembira. Gembira ni tak boleh paksa. Gembira orang tengah sakit gigi, baru kena buang kerja, kau paksa dia. Gembira engkau. Gembira. Boleh dia gembira? Tak boleh gembira macam mana? Gembira tu dilemparkan Allah Ta'ala dalam hatinya. Jadi yang dapat gembira tu ada hubung kait dengan Allah Ta'ala tau.
Setengah apa-apa yang orang dapat nikmat. Tadi baru kita baca orang kasih potongan daripada Habib Omar Tukil kata kalau orang sikit-sikit banyak mengeluh, banyak-banyak mengeluh, nanti nikmat kau yang banyak pun akan hilang. Nikmat kau yang banyak pun akan hilang. Kalau dapat nikmat kasih mengeluh, dapat nikmat mengeluh, nanti nikmat yang banyak pun akan hilang, diluputkan. Tetapi kalau kau dapat orang sedikit-sedikit kau syukur, nanti nikmat yang besar yang kau tak dapat pun akan datang. Peranan kufur nikmat dan syukur nikmat. Ya, kalau kita syukur nikmat, dapat sikit kita syukur, nikmat yang banyak akan datang. Tapi kalau kita dapat nikmat, kita kufur nikmat yang banyak pun kita kufur, nanti nikmat yang lebih banyak lagi pun akan hilang juga. Na'udzubillah min zalik. Dan kita syukur dapat Nabi SAW, dan kita gembira dalam hati kita tu kerana Allah Ta'ala dah limparkan perasaan gembira dalam hati kita, maka melimpahlah keluar daripada hati kita. Yang tak gembira tak boleh gembira, dia tak akan rasa gembira, tak akan rasa seronok. Sekarang ini saya teringat ni tengah PKP ni ya. Kalau tak tengah PKP ya, sudah banyak majlis-majlis di sana sini pada bulan Safar khususnya ni. Kerana kalau bulan Muharram orang sambut Muharram, ingat Ma'al Hijrah semua. Bulan Safar banyak majlis, lebih kadang-kadang hampir nak sama dengan bulan Rabiul Awal. Majlis apa? Majlis mengingatkan bahawasanya bulan depan, bulan Rabiul Awal, jangan bikin maulid, ini bid'ah. Jangan, di sana sini orang berkempen di setengah-setengah tempat ya. Kempen pada bulan Safar ini diadakan, jangan bikin maulid, ini bid'ah. Ingatnya kalau ada bikin maulid itu, kalau awak boleh tentang. Ini satu amanah. Kalau tidak, Allah berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berlindung. Saya teringat perkara itu lebih kurang 20 tahun yang lalu, tengah rancak-rancaknya perkara-perkara pertelagahan begini. Habib Omar datang Singapura. Habis ada beberapa orang ustaz jumpa sama dia, tanya Habib Omar, nak tak kalau gitu kita pun bikin satu seminar dalam bulan Safar, kita pulaknya counter mereka balik. Habib Omar bilang, itu yang paling jangan kau buat. Nanti kau bergaduh dengan dia bergaduh dengan kau, masyarakat akan pandang orang ahli agama bergaduh dengan orang agama, yang ini dia tak ikut, yang ini pun dia tak ikut. Makin timbul fitnah, makin diikut yang bukan-bukan. Ignore, fa'arid anil jahilin, berpaling daripada orang-orang yang jahil, proceed dengan kau punya, bikin majlis. Kita ada dalil kita ada sandaran kita ada sebab kita ada matlamat kita ada cinta kita ada pengharapan kita ada rindu kita. Bukan dari kita saja tahu, dari Rasulullah kepada kita rasa perhatian Rasulullah, kita rasa bimbingan Rasulullah. Dari kita setakat nak mencurahkan rasa kasih sayang kita sedikit, tapi siapa punya kasih sayang lebih banyak, kasih sayang kita ke kasih sayang Rasulullah. Pada kita itu perlu. Kenapa? Kita ada kecintaan, kita ada kerinduan, dan bukan daripada aku sajalah yang aku bikin maulid ini, bukan cinta daripada aku sajalah, bukan aku bertepuk sebelah tangan sajalah, bukan aku hidung tak mancung pipi tersorong-sorong lah, tapi dari Rasulullah dahulu dah cinta kepada kita. Cinta Rasulullah lebih banyak daripada kita, lebih tinggi daripada kita. Musim-musim ginilah untuk kita menzahirkan sedikit tanda cinta kita kepada Rasulullah, sedikit tanda penghargaan kita kepada Rasulullah. Walhal yang Rasulullah kepada kita lebih-lebih, kita hanya setakat hidangkan berapa hidang saja, panggil orang datang sedikit, satu dua acara saja yang kita lakukan. Nabi acara demi acara peperangan pun Nabi buat. Kerana apa? Untuk kita umatnya. Acara apa lagi? Acara pindah daripada Mekah pergi ke Madinah, hijrah. Semua tu acara-acara besar Nabi SAW. Bukan hanya celebrate dengan para sahabat, berjuang dengan para sahabat. Nabi dah bayar dulu dia punya acara-acara. Takkan kita yang terima sekarang ini kita nak diamkan begitu saja. Terima, sambut tuan-tuan sekalian Maulid Nabi SAW. Gembiranya sambut Maulid Nabi SAW. Cerianya Maulid Nabi SAW. Sedikit cadangan pada musim PKP begini. Jangan kita bilang okey, PKP ni kita cuti ya. Tengah begini kau kena banyakkan bikin Maulid Nabi. Tengah begini kau kena kumpulkan orang beribu-ribu bikin Maulid Nabi, berhimpun dalam maya. Kita bilang himpun di padang, kita pun panggilkan polis biar awak kena tangkap. Begitu ya. Kita bilang berkumpullah beribu-ribu, macam tadi dengar Ustaz Ali cakap, dah kumpulkan selawat sampai 100 juta lebih. Subhanallah. Malu kita dengar, malu aku berapa butir aku selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kumpul-kumpul. Di antara yang kumpul-kumpul itu siapa tahu ada yang orang pada kita macam bukan ustaz-ustaz tau, bukan kiai-kiai tau.
yang ada orang-orang biasa, yang ada peniaga-peniaga, yang ada artis, yang ada orang kau bilang orang joget tapi dia pun ada selawat pada Nabi tau. Allah, malu kita dengar gitu, malu. Aku berapa contribution aku? Dia bilang satu hari paling tidak 1,000 dia galakkan ahli-ahlinya untuk selawat dia. Kita satu hari berapa? Kita satu hari bukan 1,000 tu sikit, beribu-ribu anganan kita, beribu-ribu khayalan kita, ya. Jadi kita malu kita dengar orang begitu, ya. Jadi Maulid Nabi ni sambut tuan-tuan sekalian, sambut, ya. Adakan acara-acara tengah dalam PKP gini, adakan acara-acara secara internet. Saya berapa kali tahu internet saya, dan saya cakap seorang aja kat rumah dengan pembantu buat rakaman. Yang di balik sana tu saya tak pandai internet. Yang di sana siapa? Saya tanya, itu orang ada majlis kat mana kat sana? Kita dengar suara berapa orang? Tak ada ustaz, kita pun tak ada. Semua kat rumah masing-masing. Allah, kat rumah masing-masing semuanya. Ada yang di Terengganu, ada yang di Hadramaut, ada yang di mana semua tu. Adakan grup maulid, grup baca maulid semua. Bilang Allah seronoknya begini. Apa yang dapat Allah berkendak begini. Kenapa ya? Allah Ta'ala ada taktiknya. Walaupun nampaknya manusia yang punya atur, manusia yang bilang kita PKP, ada SOP, kita patuh, tapi semuanya di baliknya semua itu ada hikmah ilahiyah. Tidak berlaku PKP, tidak berlaku SOP kecuali semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala yang punya authority meluluskan, luluslah dia. Ya, meluluskan, ada hikmah di sebaliknya. Mungkin kita tak dapat himpun di masjid, mungkin kita tidak dapat berarak maulid macam kemarin, mungkin kita tak dapat kumpul orang beramai-ramai, tapi boleh mendapat kita menyatukan hati kita walau jauh. Kalau dulu kita berkumpul satu pun dapat berkumpul bagus, sekarang diuji tak dapat berkumpul tapi dapat bersatu ke tidak. Kalau kita dapat berkumpul dan kita bersatu, itu lumrah. Sekarang Allah Ta'ala nak uji kita, tak dapat berkumpul tapi dapat bersatu ke tidak. Tak dapat berhimpun tetapi dapat selawat serentak ataupun tidak. Allah, ya. Jadi kita gunakan apa yang ada. Bikin siapa ada yang small group apa semua tu, saya nak sebutkan pun saya tak fahamlah cara macam internet dia tu. Dalam grup-grupnya tu awak bikin dalam 4-5 orang. Daripada malam pertama jangan tinggal. Paling tidak satu hari baca 1 kali set maulid. Ini kita ikut siapa, ya. Kalau kita nak tengok di Tarim tu janganlah jauh sangat, ya. Kita tengok sini Habib Ali bin Ja'far Al-Adrus kita, ya. Hari pertama dia bilang mesti baca apa? Mesti baca Syaraful Anam. Itu maulid paling tua sekali lama. Hari kedua beliau baca Barzanji. Hari ketiga nanti baca Simtud Durar, baca Dibai. Kemudian baca Simtud Durar. Kemudian baca berapa maulid lagi beliau baca. Last baca Di'alami pun Habib Ali baca. Nanti lepas itu beliau baca lagi. Diulang lagi. Seorang aja baca. Kalau ada orang datang baca sama 2-3 orang saja. Itu saja Habib Ali, ya. Lepas maghrib ulang lagi sekali mahal qiyamnya. Hari-hari ada orang datang. Lepas maghrib ulang mahal qiyamnya, baca selawat. Begitu tiap-tiap hari. Kita pun buat begitu. Kalau kita tak boleh kumpul orang semua, jangan kumpulkan. Jangan curi-curi kumpulkan orang ramai-ramai pun tak bagus, ya. Tak bagus, melanggar undang-undang. Maka kita bikin 4-5 orang dengan anak isteri kita. Kalau nak di internet kalah dengan sepupu-sepupu kita ke apa. Tak payah big group semualah dengan pasang kami nak bikin maulid internet apa semua. Tak payah dengan sepupu-sepupu semua. Siapa nak join, nak apa semua. Wang yang patutnya kita biasa gunakan untuk belanja apa semua, collect juga. Ada wang, siapa nak pegang setoran, pegang wang ini bikin apa? Hantar madrasah, hantar apa, adalah belanja juga. Instead of belanja untuk makan, belanja untuk sembelih kambing, belanja ada collectionnya juga, ada small collectionnya juga untuk beri infak. Kerana apa? Kita gembira, kita seronok. Dan ini caralah. Sekarang lagi tambah-tambah lagi akhir zaman, orang bilang banyak fitnah, banyak ujian, ya. Banyak fitnah, banyak ujian. Kita baru baca kitab Idah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Adrus. Bukan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus yang ada sekarang ini. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus yang 400 tahun dahulu sebelum zaman Imam Haddad. Habib Muhammad kitab Idah menyebutkan cara orang salih tolak balak. Fantastik, lain punya cara. Tak macam kita menjerit-jerit, rayu sana, tolong sini, appeal sana. Dia direct kepada Allah dan dia tengok apa cara dia punya, dia direct kepada Allah. Tetapi yang dia mohon direct kepada Allah. Yang dia buat indirect, iaitu apa? Bukan terus ada bala, dia tackle itu bala Allah punya urusan. Terangkat tak terangkat, Allah punya urusan. Aku memang tak mampu terangkat. Dia tidak tackle itu bala, tapi dia tackle benda yang dia termampu, iaitu apa? Kalau ada kemungkinan bala, kemungkinan nak perang, kemungkinan nak kemarau, kemungkinan nak ada penyakit wabak ke apa, mereka pun nak cari bala itu. Pasang tembok, tidak. Mereka bikin apa? Tembok, pasang. Mereka buat benda yang kepada Allah mereka direct, tentang tindakan mereka indirect.
Iaitu apa? Mereka mula sedekah. Mereka mula silaturahmi dengan orang. Mereka mula kembalikan hak-hak orang yang kalau ada. Mula saling bermaaf-maafan antara satu sama lain. Allah, itu semua tu penangkis bala, tuan-tuan sekalian. Penangkis bala. Itu mereka lakukan. Terangkat bala. Mereka mula zikir. Baca ratib hadat tidak tinggal, itu semua. Indirectly. Tentang bala itu sendiri, kalau umpamanya ada bala nak kena serang, dapat firasat alim ulama komunis nak masuk negeri Hadramaut, mereka siapkan bala tentera ke? Tidak. Kepada Allah mereka direct. Nak menanganinya, mereka buat cara lain. Lepas juga tu kita, kalau kita dah diambang macam-macam ujian, orang cakap sekarang bukan macam-macam, ada yang mengatakan ada macam nak perang pun ada orang cakap, dia tidak. Wabak dah tentulah ada sekarang ini, ya. Ekonomi dah tentulah jatuh. Macam mana nak handle-nya? Ialah dengan majlis-majlis umpama ini. Dibanyakkan lagi. Tengah begini-begini makin tak boleh disenyapkan. Beginilah caranya, tuan-tuan sekalian. Makin kita banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah permudahkan segala urusan kita. Allah angkatkan segala bala kita. Allah eratkan ukhuwah antara kita, dan Allah jalinkan erat antara kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini, tuan-tuan sekalian, makin dekatkan. Ada kan acara-acara majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa yang baca Berzanji, saya suka cadang, bukan kitab Berzanji yang baru ni sekarang tau. Berzanji yang lama tau, yang buku dia merah sekali luar dia tu. Buka first page dia. Dia ada tulis bahasa Jawa pun ada, sebelahnya translate bahasa Melayu. Bahasa Jawa ada, bahasa Melayu. Di antaranya disebut gitu. Maka yang ditulis siapa tahu? Ulama dari Singapura tulis. Tahun berapa tak tahulah, berapa lama kitab Berzanji dah ada di tanah Melayu, begitu lamalah kitab tu ditulis. Baca, tolong baca. Maka barang siapa yang membaca Maulid Berzanji dan Syaraful Anam yang lainnya, adalah baginda datang pada mahal qiyam. Mereka tulis kepada kita ni bid'ah lah apa semua tak tahu kan. Mereka tulis dalam kitab, kau baca, kau tengok sendiri. Dan ulama tak bikin sembarangan, ya. Dan barang siapa membaca dibai, maka Nabi datang dari awalnya. Ketika dia tulis ini, dia tak masuk. Kenapa dia tak masukkan Simtud Durar dan Diaul Lamik? Itu zaman Simtud Durar belum ada lagi. Diaul Lamik masih baru lagi sekarang. Yang dalam kitab tu disebutkan apabila baca dibai dari awalnya, baca dibai, maka baginda sallallahu alaihi wasallam datang dari awalnya. Tapi kalau baca maulid yang lainnya seperti Berzanji dan Syaraful Anam, baginda datang pada mahal qiyamnya. Allah, ada disebut, ulama Jawi kita sebut, kalau baca Berzanji jangan lupa buka yang the first page, front sekali tu, kita tengok susunnya. Nanti ada ditulisnya di situ. Kita bilang, kita sini tengok siapa bilang. Dalam kitab Berzanji kita ada baca di situ. Kita ada baca situ, ya. Sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tak sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sukalah saya ulang cerita ni tiap-tiap tahun, kita ulang sebagai pembukaan. Kalau kita tukil daripada kitab Syaraful Anam, di fasal-fasal yang penghabisan ada sebut, seorang Abdul Wahab namanya, ya. Abdul Wahab, ismuhu Abdul Wahab, di Syaraful Anam. Nama dia orang dari negeri Mesir. Ada negeri dari Mesir. Dia pada bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bikin maulid. Dia bikin kasih orang makan, kasih jamuan. Sampai jirannya sebelah Yahudi, suami isteri, tengok apa, ya, isteri Yahudi tengok ditingkap orang datang acara-acara sambutan semua, ya. Perkara ini sampai sekarang masih berlaku, ya. Di Batu Pahat masih banyak tahu orang nampak. Di surau India, sebelah surau Arab tu, maulid datang ada satu apik Cina tertengok. Sampai tu orang datang, banyak cantik punya orang, tahan dia tak keluar, tak nak jalan daripada pekarangan itu. Dia nak tengok yang satu orang keluar, dia nak tengok orang tu keluar balik, dia nak tengok pasal pesona. Dia ini macam pakai, dia ini macam pakai. Satu orang keluar, satu orang, mana itu tadi orang saya nampak dia ada, tengok dalam tak ada orang. Orang nampak ini orang macam pakai, ini orang dia punya muka ini macam. Siapa agaknya tu? Ada itu zaman. Kalau zaman Kiai Husain, madrasah depan rumah saya tu madrasah Kiai Husain. Kiai Husain lah orang Jawa panggil nama dia Kiai Husain, ya. Tengah maulid, Cina jalan. Cina jalan. Mungkin Cina, kalau kita orang kita nampak, kita ingatkan hantu ke jin ke lah, kita tak tahu. Ini Allah Ta'ala nak nampak. Kalau kita bilang dia ni angan-angan, dia ni khayal-khayal, ini orang yang bukan Islam, dia nampak. Kalau orang baca itu, tengok dalam semua orang nyanyi-nyanyi diri tu apa? Mahal qiyam lah. Itu semua orang dalam nyanyi-nyanyi diri, itu atas dia punya roof, atas bumbung.
Ada orang banyak cantik ada diri, tengok apa dia naik atas dia kan repair bumbung kapur, tapi kenapa cantik begitu ni, dia pelik dia tengok. Ini pelik ya, kalau nak repair pun tak tengah ada majlis orang repair ya, tidak. Kalau nak repair pun takkan pakai baju lawa-lawa gitu. Orang tu nyanyi diri ya, ada orang atas roof banyak cantik. Banyak cantik banyak itu. Sampai sekarang orang masih nampak tau. Sekarang nampak begitu Allah punya kuasa. Tengah elok dikit mana tahu jiran kita nampak. Hello brother, who's the man that came to your function that day? Kau tengok nanti kau bikin. Kembali pada cerita ini semula. Jadi insya-Allah pasal kau tak yakin, apa orang perempuan Yahudi ni tengok tingkap. Dia tanya sama suaminya. Boleh baca kitab Syariful Anam, ada riwayat ini ya. Kenapa ya? Jiran kita kalau musim-musim begini dia bikin kerajaan belanja besar semua ni, apa hal ini semua? Apa hal? Berkata suaminya, oh ini katanya bulan ini bulan kelahiran Nabi mereka. Baik itu dia sambut kerana kegembiraannya. Dah. Malam isteri itu dia tidur. Dia bermimpi dia berada di tengah-tengah majlis itu tadi, siang tadi. Tiba-tiba datang seorang yang begitu cantik perawakannya, begitu elok sekali penampilannya, begitu gemilang sekali kehadirannya, diiringi oleh beberapa orang sahabatnya sampai ke tengah-tengah majlis. Kerana terpersonanya perempuan Yahudi ini melihat yang datang ini, dia bertanya kepada hadirin, siapa kios yang teko? Dia tak cakap Jawa lah, ni kalau orang Batu Pahat dia cakap Arab lah. Dia tanya sama hadirin, siapa ini yang datang ni? Maka dia bilang, ini Nabi kita lah. Dia datang untuk balas salam sendiri terhadap umatnya yang ucap salam kerana maulidnya. Kerana terpesonanya perempuan Yahudi ini, dia bersuara lagi, agak-agak kalau aku tampil nak tegur siapa dengan dia, boleh tak? Macam kita lah kan, kau nampak artis kita sibuk tergini-gini, paling tidak minta signature, paling tidak, tuan saya minat awak tau. Jadilah ya, dia kenal awak pun tidak ya, ini Nabi kita ya. Maka perempuan ni bilang, agak-agak kalau aku tampil boleh tak? Pasal dia minat sangat tengok, terpesona sangat. Maka seorang hadirin tu mengatakan, boleh, tampil, Nabi kita akan layan. Maka dia tampil, dia beranikan diri tampil, dia ngadap baginda depan-depan. Untung dia ngadap baginda depan-depan. Dia panggil ya Muhammad. Dia tidak panggil Rasulullah, dia belum masuk Islam. Ya Muhammad, Nabi jawab labbaiki. Labbaik ini ialah cakapan sambutan bagi orang Muslim, orang yang hormat. Labbaik ya ummi, labbaik ya ustaz, labbaik acong, tak boleh. Untuk non-Muslim tak boleh labbaik. Yes acong, sudah, tak pada labbaik acong. Paling banyak yes acong, anything I can help, dah cukup bagus, tak payah labbaik acong, jangan kau ngada-ngada. Labbaik Allahumma labbaik, boleh ya. Kerana labbaik, terperanjat ini perempuan Yahudi. Kau bertalbiah kepadaku, kau berlabbaik kepadaku, sedangkan aku bukan agamamu dan masih dikira musuhmu. Yahudi kan anti. Nabi bilang, tidak, demi Tuhan yang mengutus aku dengan sebenarnya, tidak aku berlabbaik kepadamu kecuali aku dah diberitahu bahawa engkau dah diberi hidayat masuk Islam. Dia punya seronok, maka dia terus saksikan, demi Tuhan yang mengutusmu dengan sebenarnya, aku nak saksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dia ucap depan Nabi. Kemudian dia bangun dari tidur, dia terus ucap secara zahir, dia bertekad, besok aku nak sambut aku punya keislaman. Aku tak peduli, aku nak declare, aku nak bikin walimah macam jiran aku nak declare aku punya keislaman. Dia tidur balik. Dia bangun, dia tengok, terperanjat tengok suaminya dah mula hidang-hidang. Apa awak bikin ni bang? Apa bikin ni semua? Nak celebrate lah, celebrate apa? Celebrate atas apa yang awak nampak dalam mimpi, kejadian semalam. Siapa bilang awak ini rahsia yang tersimpan? Rahsia yang tersimpan. Siapa yang kasih tahu awak ini rahsia? Dia bilang, yang awak nampak dalam mimpi itulah yang kabarkan saya. Dia pun dapat juga. Dia pun dapat mimpi juga. Laki bini Yahudi dapat Islam tangan Rasulullah. Kerana jirannya buat maulid. Kita kalau ada jiran Yahudi buat maulid, dia masuk Islam. InsyaAllah. Paling-paling tidaklah kita nak kita yang dapat Islam. Kita dapat Islam. Kita belum Islam ke? Kita dah Islam, tapi kita nak Islam sebagaimana perempuan itu dapat dari tangan Nabi, dengan kecintaan Nabi, dengan ikrar daripada Nabi, kerana Allah dah beri hidayat kepadamu. Kita harap dengan kita buat maulid, walaupun kita tak dapat jumpa macam perempuan Yahudi itu jumpa, paling tidak kita nak Nabi menyebutkan Allah beri kau hidayat lantaran maulid Nabi ini. Mudah-mudahan kita harap begitulah tuan-tuan sekalian ya. Majlis maulid ini sangat-sangat besar, jangan kita tak buat. Kalau baca riwayat-riwayat, banyak lantaran majlis maulid membuat orang masuk Islam berbondong-bondong. Di antaranya di India, di antaranya di Jawa. Semua tu buat orang masuk Islam berbondong-bondong, yang degil-degil banyak juga. Kalau tanah Melayu kita ni orangnya taat-taat. Raja masuk Islam, rakyat semua masuk Islam ya. Kalau di Jawa ada yang masih
reluctant untuk masuk Islam, masih apa semua. Berkat majlis maulid, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Maka digunakan taktik Rasulullah oleh Wali Songo untuk attract orang bikin maulid, bikin apa masuk Islam. Seperti di India, mereka alim ulama kita, habaib kita menyebarkan Islam sana, belum begitu diterima. Sana ada kasta, caste system, orang peringkat tinggi, orang peringkat rendah. Hatta dia punya pendeta-pendeta dia pun tak makan dengan orang awam dia. Antara orang-orang awam pun ada masuk tempat rumah sembahyang dia pun tak masuk sama-sama, ada waktunya, ada lain-lain semua gitu. Maka Habib kita bikin maulid, bikin jamuan, dipanggil semua orang, muslim non-muslim semua dipanggil. Tak kira pandang tinggi ataupun rendah, maulid Nabi kita dipanggil semua, kasih jamuan semua. Mereka datang. Lepas mereka datang hadir jamuan, pasal orang ni baik-baik dah jadi jiran semua, tak ada kacau mereka semua. Mereka datang, mereka naikkan. Lepas tu mereka berbual sama mereka. Tadi ini majlis apa tahu? Majlis hari jadi orang besar dia, Rasulullah. Kita dijemput. Tadi aku makan setalam dengan imam dia. Aku makan setalam dengan qadi dia. Aku makan setalam dengan kiranya ulama dia. Agama kita pun kita tak dapat dekat dengan orang besar kita. Namanya agama ini lebih muliakan kita, kemanusiaan kita ya. Masuk Islam berbondong-bondong dengan mudah. Kerana pikatnya majlis maulid. Sebab itu orang kita sini kalau hadar maulid tak ada makan-makan ya. Kecuali Darul Mustafa aja ada, tak banyak kadang ini pun ada. Yang lain semua kopi aja, gahwa saja pun orang datang sampai tengah-tengah jalan. So, kalau bulan maulid di Tarim saya dapat biskut banyak. Lepas asar rumah fulan, lepas zuhur rumah fulan. Banyak biskut sekeping-sekeping dengan kopi saja. Biskut nanti kita bawa balik. Seronok sekali maulid dia begitu ya. Allah. Maulid ada jamuan-jamuan kita. Kenapa kita ikut India? Kita ikut orang-orang Hindi ya. Sebab kerana maulid itu jamuan tu orang masuk Islam. Apalagi di Jawa. Orang dah masuk Islam tapi belum minat lagi, dah belum tekun sangat, dah mula masuk Islam. Maka Wali Songo ni bikin apa? Dia bikin maulid masjid tu. Sebab tu kita bikin maulid, kita masjid kita pasang lampu, pasang hias, pasang macam-macam, ada bunga rampai, ada bunga apa. Ini salah satu sistem kita dahulu, turun-temurun kita. Adat orang-orang Jawa dulu, orang masih Hindu kan, dia punya tokong dia dicantikkan, dia apa semua dengan bunga apa semua. Dia bikin maulid, maka Wali Songo ni punya bijak, dia bikin gitu, tak ada orang datang. Dia hias dengan bunga melor di lilitnya dia semua, harus bunga wangi-wangian, tidak ada apa semua tu kan. Pasang pelita, pasang apa, orang makin tengok cantik semua, nak baru terpikat nak datang. Ada apa ni, ada apa? Tak boleh masuk. Makin bilang tak boleh, makin orang nak masuk. Makin orang tunggu luar, makin orang attract. Kan betul, kadang-kadang orang nak prankkan orang kan, orang tengok atas, semua tengok. Satu tengok, semua tengok. Beginilah. Jadi satu orang tengok, lain pun ada apa. Semua berkumpul. Nak masuk dan sampai waktu baru satu persatu masuk, diritualkan. Diorang kan suka genggis, jiros. Semua dijirus seorang satu-satu. Wah, aku dijirus. Apa? Wuduk. Disuruh ajar wuduk. Cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Jadi dia boleh cek satu-satu punya wuduk. Ajar fiqah. Maulid Nabi. Ajar fiqah wuduk. Ini orang-orang baru masuk Islam. Cucinya sampai sini. Tengok semua suka diajar wuduk. Kemudian masuk orang full. Sallallahu ala Muhammad. Tu maulid. Sebab itu sampai sekarang kalau pergi Jawa, pergi Banjar, kalau maulid jangan pakai jubah putih. Stain jubah kita. Kita duduk atas kelopak tau. Atas kelopak, saya pergi Banjar maulid, dia duduk atas kelopak bunga mawar, kelopak bunga ros macam Hindustan. Bunga melor, bunga mawar kita duduk. Kalau kita pakai baju jubah putih, stain jubah kita. Kenapa? Tiang-tiang mereka bunga-bunga punya cantik semua. Kau jangan bilang macam Hindu, bunga bukan Hindu yang tumbuhkan. Hindu punya hal, kita punya hal. Itu wangi-wangian, wangi-wangian. Itu adalah tradisi Wali Songo punya. Begitu orang kita bersuakan maulid. Lantaran maulid Nabi, orang masuk Islam berbondong-bondong. Sekadar lagi sikit saja saya kongsi last kali. Kita nak maulid Nabi. Kita nak akhir zaman, nak dapat macam-macam ujian. Ingat tuan-tuan ya, kalau kita baca dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali ada sebut dia, sedikit amal, sedikitlah kau baca ratib atas, ratib haddad, sedikit maulid, sedikit amal, berserta bersih daripada dosa, sangat-sangat efektif untuk membentuk jiwamu. Banyak amal, kau baca itu, kau baca ini, kau pergi sana, kau pergi sini, tapi berserta seiring dengan dosa, tak ada kesan langsung bagi menghampirkan dirimu pada Allah Ta'ala. Bergandeng, rajin maulid, rajin baca gitu, rajin qiyamul lail pun yang dia ada orang. Tapi dosa macam biasa. Kalau bal-bal campur lelaki perempuan macam tak ada masalah. Kalau dah tengok gambar-gambar haram macam tak ada problem. Bercampur bebas lelaki perempuan,
Bukan bebas laki-laki perempuan, bercampur bebas laki-laki pun ada zaman sekarang ni, tak senonoh semuanya itu. Dan jangan kau ingat Allah Ta'ala tak pandang. Kau jangankan you can get away with all this nonsense. Semua itu kena clear, kena bersih, tak boleh tidak. Tak boleh tidak. Kalau kau nak dekat pada Allah Ta'ala, walau sedikit pun tidak akan sampai maksudmu. Kalau kau buat amal banyak beriring dengan dosa, tidak kesan. Tetapi kalau kau walaupun sedikit amal tapi kau mujahadah lawan diri daripada dosa, kesan. Sebab itu Habib Ali Amshi mengatakan, kalau aku tak ada begitu heran dengan orang banyak amal, itu boleh dibuat. Aku lebih iri kalau dengar orang dapat kekang diri daripada dosa. Aku lebih seliut, kata Habib Ali Al-Habsyi. Begitulah sajalah tuan-tuan sekalian yang dapat kami kongsikan pada petang ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, mengampunkan dosa kita. Amin Allahumma amin. Sekian. Allahu Allah